Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai halo Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana anda masih terus setia berada di dalam channel Elvino PSTV. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk tekan butang share. Bantu admin untuk kembangkan lagi terus channel ini. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, satu berita yang saya rasa amat lawak, yang mananya Bersatu sebelum ini ada mengatakan merekalah parti yang paling kuat pada PRU ke-15. Tetapi satu berita yang saya rasa melawan kenyataan tersebut. Berita ini admin petik daripada sumber yang boleh dipercayai, yaitu Malaysia Kini. Ulasan nyawa bersatu di hujung kuku PAS. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, inilah berita yang admin mahu kongsikan kepada anda semua viewer yang sedang menonton video ini. Abdul Hadi Awang bersama beberapa orang kanan PAS menghadap Dr. Mahathir Mohamad di kediaman mantan Perdana Menteri dua kali itu. Di sana mereka menandatangani proklamasi orang Melayu. Foto rombongan Hadi yang duduk bersama Mahathir ditularkan entah oleh siapa. Bukan baru sekali ini, sebuah dokumen yang mengatasnamai Melayu dikeluarkan oleh Mahathir. Dokumen dengan maksud yang sama pernah dikeluarkan dengan pelbagai nama seperti deklarasi, proklamasi, dan sebagainya. Apapun namanya, bahkan apapun isinya, tidaklah begitu bermakna lagi dengan bangsa Melayu selagi ia ditulis dan dikeluar oleh Mahathir. Dokumen seumpama itu akan dilihat oleh orang Melayu sebagai hela untuk membakar sentimen bangsa dan kaum semata-mata. Sebagai taktik politik, PAS juga hendak tumpang tui bersama bermain sentimen perkauman sama. Moga-moga masih ada saki-baki orang Melayu yang tidak termakan dan percaya bahawa memang Mahathir mahu memperjuangkan nasib orang Melayu sambil menyembunyikan kepentingannya yang kini mula terancam. PAS bukannya tidak sedar Mahathir sudah hilang pengaruh yang signifikan. Parti Mahathir Pejuang kalah bahkan hilang deposit di hampir kesemua kerusi yang ditandingi dalam PRU yang lalu. Parti Mahathir itu bukan sahaja kalah kepada Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan PH, kalah juga kepada calon-calon PAS dan juga Perikatan Nasional PN. Bagi yang berakal, mengitar semula perjuangan sebegitu, sebenarnya bukan sahaja tidak berbaloi, tapi juga membuang masa. Dikala Hadi menandatangani proklamasi Mahathir, ia petanda yang Hadi juga sedar bahawa Bersatu sudah tidak boleh diharap terlalu banyak untuk menambah sokongan orang Melayu kepada PAS. Kemampuan dan pengaruh Bersatu hampir sampai ke siling. Sudah maksima, hendak cari 100 orang sahaja lagi untuk penyokong Bersatu pun sudah amat sukar. Buruk atau melemahnya Bersatu adalah rahmat buat Hadi dan juga PAS. Nampaknya kini Bersatu juga tidaklah begitu bersatu lagi. Sudah ada bibit-bibit ketidakbersatuan, keputusan, dan tindakan dalam parti Bersatu. Dikala Hadi Awang menandatangan proklamasi Mahathir, rupa-rupanya ada segelintir pemimpin kanan Bersatu juga yang turut tanda tangan sekali. Sedangkan tidak sampai 3 bulan lalu, Perikatan Nasional PN melalui Bersatu menolak permohonan Parti Mahathir untuk menyertai Perikatan Nasional PN. Walaupun Mahathir sendiri sudah meninggalkan parti berkenaan, tetapi tindakan tersebut dipercayai tidak lebih hanya sebagai hela untuk menyelamatkan Mukhlis Mahathir yang menjadi presiden tanpa bapanya. Mukhlis perlu dilihat sudah terbebas daripada terus berada di bawah ketiak bapanya. Kalau perlu, Mukhlis hendaklah digambarkan
mempunyai pergeseran dengan sang bapa. Sebagai anak kepada Mahathir, kita doakan yang baik-baik sahaja. PAS tidak terikat untuk melaporkan semua langkah mereka kepada Bersatu atau pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin. PAS boleh dikatakan sekarang merupakan abang besar dalam Perikatan Nasional dan mempunyai lebihan yang terlalu banyak ketimbang Bersatu. Daripada jumlah ahli sehinggalah kuasa pentadbiran di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu dan Kedah. Bersatu ada apa? No, nehi. Hanya jawatan-jawatan yang tidak penting seperti ketua pembangkang dan kononnya pengurusi PN yang boleh diragut bila-bila masa. Dalam politik demokrasi, bukan jawatan yang menjadikan seseorang atau sesebuah parti itu kuat, tetapi yang dihitung adalah bilangan wakil rakyat serta jumlah ahli akar umbi. Sebuah parti dengan ahli 100.000 takkan sekuat parti yang ada ahli 1,5 juta orang. Selain daripada asas ini, faktor lain hanya ilusi dan fata morgana kuasa sahaja. Lihatlah betapa malang nasib si Luncai apabila Bersatu sudah tidak mempunyai seorang pun menteri besar di mana-mana pun negeri akibat langkah Sheraton yang diciptakan oleh pemimpin mereka sendiri. Sebelum Sheraton, Bersatu ada 2 MB yaitu di Perak dan juga di Johor. Demi memenuhi nafsu syaraka, Muhyiddin yang terburu-buru hendak menjadi Perdana Menteri, maka anak buahnya sendiri dikorbankan sehingga kehilangan jawatan masing-masing di peringkat negeri. Kebodohan apakah itu apabila Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dan menongkat langit pun tidaklah begitu lama. Justru memang wajar kalau ada suara keras ahli-ahli Bersatu yang mula sedar dan mengecam atau menyalahkan Muhyiddin kerana membuatkan partainya sendiri kehilangan tapak kekuatan akar umbi. Posisi seperti menteri besar adalah penting untuk menjadi tapak kepada kekuatan teras mana-mana parti yang tidak wajar digadai meski atas alasan untuk seorang presiden menjadi Perdana Menteri. Langkah politik itu membuktikan Muhyiddin lebih mengutamakan dirinya berbanding partinya. Semua hela dan tindakan Muhyiddin sejak beberapa tahun kebelakangan bukan tidak dibaca dan diamati oleh PAS. PAS tahu kalau Bersatu tergamak mengkhianati semua parti di dalam PH seperti PKR, Amanah dan DAP. Bersatu juga kalau lebih kuat nanti pasti akan mengkhianati PAS pula. Sudah menjadi hukum alam, sekali berkhianat, maka selamanya akan kerasukan untuk terus enak berkhianat. Seketika tidak melakukan khianat, merasa seperti tidak lengkap hidup mereka. Maka sebelum saat itu tiba, lebih baik PAS mengambil tindakan-tindakan yang tidak memerlukan lagi hubungan rapat atau restu Bersatu. Terlebih-lebih pula, tidak mungkin di atas sebuah bukit politik Melayu ada 2 ekor singa. Begitu ingatan pepatah lama, di setiap bukit hanya boleh ada seekor raja rimba sahaja. Dalam saat-saat akhir sebelum PRN, PAS hanya perlu menyaksikan Bersatu melangsaikan tugasan atau hutangnya untuk mengumpan saki-baki tokoh UMNO yang tergelincir daripada UMNO agar menyertai Perikatan Nasional. Tidak kisahlah sama ada menyertai Bersatu atau terlebih baik kalau mereka isi borang PAS. Seperti mana Bersatu, PAS juga percaya kemasukan tokoh-tokoh seperti Anwar Musa, Noh Omar, Kari Jamaluddin, Syahril Hamdan, dan beberapa yang lain boleh melunjakkan sedikit sebanyak sokongan kepada Perikatan Nasional. Di sana nanti PAS pasti paling beruntung kerana PAS yang akan bertanding kerusi terbanyak secara keseluruhannya. Dan Bersatu bakal kena game lagi. Jangankan Selangor atau Negeri Sembilan, PAS juga begitu yakin dapat menguasai kerajaan Pulau Pinang. Apabila ada pemimpin Bersatu yang berpura-pura, yang berura-ura untuk cop atau menempah jawatan Menteri Besar di Selangor atau Negeri Sembilan kurang 48 jam kemudian, terdengarlah bantahan keras dan ditolak mentah-mentah oleh pimpinan PAS.
Sedangkan sebegitu di peringkat kawasan atau negeri pun tidak lepas. Di Terengganu dan Kelantan, keadaannya lebih parah. Calon bersatu diharamkan sama sekali memakai logo Perikatan Nasional. Mahu tidak mahu, mereka perlu bertanding atas tiket PAS, PIS-PUS sahaja. Dengan wujudnya akta anti lompat partai yang sudah terpakai sekarang, sekali seseorang calon bertanding dengan tiket PAS, maka selamanya lah ia akan terperangkap sebagai wakil rakyat PAS. Keanggotaannya sebagai ahli bersatu cuma wujud di dalam sistem data parti masing-masing sahaja, sementara hakikatnya dia diikat oleh PAS sebagai wakil kepada rakyat PAS. Dalam percaturan politik sebegini, PAS memang jauh lebih berpengalaman dan licik. Kalau diamati, PAS yang relatif mendapat jumlah undi Melayu akan besar dalam PRU lalu ialah kesan hubungannya UMNO dan MN tidak lama dulu. Lihatlah betapa bijaknya PAS yang sentiasa mahu untung lebih besar berbanding rakan gabungan. Kalau UMNO pun nyaris-nyaris ditelan oleh PAS, ini kan pula bersatu. Di mata PAS, bersatu hanya sebuah parti serpihan yang masih menjejeh hingus. Kalau disorot sejarah lebih awal, pasti Parti Semangat 46 sebagai abang atau mak bapak kepada bersatu pun dirata-rata, ini kan pula adik-adik atau anak cucu seperti bersatu. Pemimpin bersatu tentu menafikan hakikat ini, tetapi sambil lututnya menggigil dan dahi berpeduhan. Saya yakin PAS tidak akan melepaskan haknya untuk jadi singa di atas bukit politik Melayu. Sama ada ketika jadi kerajaan ataupun pembangkang. Tujuan PAS memang untuk itu. Cuma sebelum ini, mereka terpaksa berhadapan dengan UMNO secara 1 lawan 1. Atas perebutan yang panjang, PAS sedikit pun tidak akan rela UMNO digantikan oleh Bersatu. Bersatu hanya parti sekular, serpihan UMNO dan tidak faham Islam. Walaupun mula kedengaran suara hati Bersatu merayu untuk kekal menjadi tuan atau singa yang berkongsi sebuah bukit politik Melayu, tetapi di telinga PAS bisikan Bersatu ibarat suara tikus luka yang kalah perang. Kalau diberikan hidup, ia akan membawa virus dan penyakit. Kalau dirawat dan dibiarkan mendewasa, ia pasti akan membaham semula. Oleh itu, PAS hanya menunggu masa untuk memijak mampus sang tikus itu. Mundur ajal, maju apatah lagi. Hasmi Hashim, atau turut dikenali sebagai Budi Hekayat, ialah seorang penulis lirik dan penyokong kuat PKR. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ulasan yang panjang lebar, yang mana tajuknya mengatakan nyawa bersatu di hujung kuku PAS. Tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini dulu ulasan berita untuk malam ini. Kita jumpa lagi di berita yang seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk tekan butang share. Bye-bye.